Misi minggu ini mendaratkan ikan yang cukup bijak, iaitu ikan siakap liar. Berjayakah kami? Teruskan bersama Joran Borneo 2 di Sungai Batang Belawai, Tanjung Manis. Keasyikan menjelajah ke pelosok kawasan ikan terhandal di kawasan terpencil di negeri Sarawak ini masih menghantui diri saya. Sebagai negeri yang kaya dengan hasil petroleum, gas asli, balak dan juga kelapa sawit ini, negeri Sarawak menyimpan 1001 rahsia sumber alam yang masih belum diterokai. Sumber hasil lautannya juga cukup lumayan yang pastinya menjadi tumpuan pemancing seluruh negara untuk beradu nasib di sini. Menurut pepatah Melayu, di mana ada air, di situ ada ikan. Hobi memancing ikan ni banyak kebaikan dia. Selain daripada ia baik untuk kesihatan fizikal, malah ia juga baik untuk kesihatan mental. Memancing ni adalah penawar stres. Dia mampu menjauhkan kita daripada kesibukan dunia dan juga mampu untuk membuatkan kita terlupa seketika masalah yang kita hadapi. Untuk itu, minggu ini saya akan bawakan anda semua ke salah satu lokasi yang menjadi tumpuan kaki pancing. Kita akan ke Sungai Belawai, Tanjung Manis. Bersama saya, Arif Fishing dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Macam biasa, apa bang? Ambil joran, kita pergi memancing. Ya! Belawai merupakan sebuah perkampungan yang terletak di dalam daerah Tanjung Manis. Kampung Belawai merupakan lokasi yang cukup sinonim dengan udang harimau. Kebanyakan penduduk di sini adalah masyarakat Melanau dan di sini juga popular dengan hasil tempatan iaitu tenunan songket. Manakala tarikan utama di sini adalah Pantai Belawai. Jadi tidak heranlah kebanyakan masyarakat di sini adalah nelayan. Sungai Belawai merupakan sungai muara yang menghubung ke laut. Muara atau estuari adalah ekosistem yang berfungsi sebagai tempat pelindungan banyak spesies haiwan dan tumbuhan. Sungai muara ini juga merupakan tempat ikan-ikan saiz remaja untuk belajar tentang erti kehidupan dengan memburu dan mencari makanan sebelum membesar dan meneruskan kehidupan di laut. Terdapat pelbagai spesies yang boleh dijumpai seperti ikan siakap merah, baby GT, kerapu dan jenaha. Minggu ni saya rasa bertuah dapat berganding dengan seorang sifu tempatan. Siapa dia ni? Nanti saya kenalkan. Ini dia saudara Halil. Beliau ni dah cukup lama mancing di sini dan selok-belok sungai ni semua dalam kepala dia dah. Walau di mana pun kita nak pergi mancing, kita kena dapatkan informasi berkenaan dengan lokasi tersebut, informasi tentang spesies dan juga purata saiz ikan. Sebab apa? Sebab di situ kita akan tentukan apakah peralatan yang kita akan pakai. Okey, supaya apa? Untuk kita dapatkan perlawanan yang adil. Okey Halil, cuba kongsikan sikit berapa saiz purata kira-kira saiz purata ikan siakap lah dekat sungai ni, Sungai Belawai ni. Ada yang pernah saya dengar dari penduduk tempatan, ada yang bercecah purata ke 3 ke 4 kilo. Untuk menangani saiz-saiz begitu, saya menganggarkan kita perlu menggunakan kelas sederhana. Jadi rasa-rasanya peralatan kita, contoh gewang kita ni,
Mana yang rasa-rasanya ngam lah ataupun sesuai? Okey, contoh yang di sini memang sesuai lah. Macam Saiz ni, ini, saiz macam ni. Sesuai untuk saiz-saiz sederhana. Macam mana pula dengan peralatan, drill dengan rod? Macam saya ni, saya bawa satu kelas sederhana dan satu lagi sederhana ringan. Okey tak? Ngam tak main kat sini? Ngam lah tu. Ngam Ngam sangat. Saya nak kongsikan sikit. Jadi kalau kita kebiasaannya, kalau memancing ni kita akan mengejar waktu pagi. Sebab waktu pagi itu adalah orang kata waktu keemasan. Jadi sebagai pemancing, disiplin seorang pemancing, untuk kita keluar awal tu kita kena dapatkan rehat yang cukup sebab pada hari memancing tu kita gunakan banyak tenaga dan kemungkinan cuaca panas, cuaca hujan, kerana kalau kita berlaku apa-apa disebabkan oleh kita sendiri tidak prepare, so itu adalah kesalahan anglers tu sendirilah. Itu disiplin. Pemancing ni dia ada disiplin dia. Tak apa, kita jumpa besok. Saya dengan Halil nak kemas dan kita rehat awal malam ni. Okey, jom. Maklumat pun dah dapat, mana boleh kita mancing tanpa pertandingan kan? Kita bagilah seronok sikit. Dan Halil pun dah terima dah cabaran saya. Mesti tak sabar kan nak tengok siapa yang menang? Tuan rumah kita minggu ni bukan calang-calang orangnya, kerana beliau juga merupakan juru pandu mancing di sini. Cabaran pun sudah disambut, maka inilah dia format pertandingan. Formatnya mudah. Setiap minggu kita akan adakan pertandingan. 4 kategori utama yang akan dipertandingkan, iaitu tangkapan yang pertama, tangkapan ikan sasaran, tangkapan ikan terbesar dan yang terakhir, jumlah tangkapan. Dan di episod ke-13 dari jumlah kiraan markah tertinggi, kita akan nobatkan juara Sifu antara Sifu. Sifu yang terhebat di antara kami. Jumpa kami selepas ini dalam Joran Borneo 2, pencarian Sifu antara Sifu. Seawal pagi lagi kami turun dari pantai tempat penginapan kami. Walaupun masih gelap, tetapi bila teringatkan keseronokan menawan ikan yang sangat bijak ni, itu sudah cukup untuk membuka mata kami di pagi. Sekarang ni pukul 5.30 pagi. Saya dan Halil dah bersedia untuk bergerak. Kita akan masuk ke muara sekejap lagi. Kita akan masuk daripada pantai ini. Dan hari ini misi kita nak cari ikan yang bijak, ikan yang pandai, ikan yang bukan mudah untuk kita cari, iaitu siakap. Jadi kenapa kita pilih waktu pagi ini? Sebab ini adalah dia punya masa yang terbaik. Kita dah tengok rujuk pada jadual air. Sekarang ni air sedang bergerak masuk. Dan kebiasaannya siakap-siakap ini akan mencari makan ketika air bunga-bunga pasang. Air baru nak masuk lah. Jadi memancing ni penting untuk kita mengatur masa kita, untuk kita memastikan ataupun kita buat perancangan supaya kita dapat hasil yang baik nanti. Permainan di muara tidaklah mudah. Kejayaan sesuatu trip itu banyak bergantung kepada perancangan. Bermula dari mendapatkan informasi tentang musim, keadaan air, cuaca, makanan daya pemangsa dan teknik yang berkesan. Ini kerana situasi di Sungai Muara akan berubah setiap hari. Dan oleh sebab itu juga, kadar keaktifan ikan juga tidak akan sama setiap hari. Namun, dengan persiapan yang rapi dan usaha yang berterusan, insya-Allah, kejayaan akan berpihak pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sampai spot pertama. Baik, kita dah sampai ke spot yang pertama. Dan kalau dilihat, kita bermain di kawasan muka kuala ni dulu. Sebab Tekong beritahu ini merupakan kawasan juga, ini juga merupakan kawasan permainan siakap. Kalau dilihat ada banyak kayu-kayu mati, pokok-pokok mati. Dan di bawah ni sebenarnya adalah semuanya tunggul-tunggul kayu lama. Dan kebiasaannya siakap akan bermain di kawasan-kawasan beginilah. Cuma pagi ini arus agak laju. Kita tengok macam mana. Okey, pagi ini saya mulakan dengan gewang-gewang panjang macam ni. Sebab siakap ni diet dia adalah ikan belanak ataupun anak-anak udang lah. Jadi saya cuba pagi ni menggunakan strategi menggunakan gewang-gewang yang seakan dia punya makanan diet. Mudah-mudahan dia terpedaya lah. Dia keliru.
misi kita hari ini kita nak cari siakap liar. Siakap ni dia terkenal dengan sifat akrobatik dan kemahiran dia ni melepaskan diri. Selain dari itu, kita juga kena tahu beberapa strategi untuk memujuk dia. Sebab siakap ni adalah ikan yang bijak. Dia bukan ikan yang mudah diperdaya menggunakan umpan tiruan. Okey. Dan apa yang penting kita perlu menyediakan persediaan seperti menggunakan gewang untuk pada kadar kedalaman yang sepatutnya. Sebab tu sebelum trip tadi saya dah tanya dengan Tekong berapakah kedalaman sungai di sini. Jadi di situ saya boleh agak apa jenis gewang yang saya nak gunakan. Mungkin ada waktu air tak berapa dalam saya gunakan gewang yang selaman yang tidak seberapa dalam. Kalau sekarang keadaan sekarang ni macam Halil tengah main ni sungai ni agak dalam. Muara sungai, kuala sungai serta sungai yang berdekatan dengan laut adalah antara kawasan yang disukai ikan siakap yang bersaiz besar. Sungai bermuara yang menganjur ke laut adalah tempat mereka bersarang dan bertelur. Ikan ini juga terkenal sebagai ikan yang susah dipancing kerana terlalu sensitif dan sangat berhati-hati dengan kehadiran manusia. Strike. Okey. Sekap. Okey, ready sauk. Okey. Kejap. Bawa. Alhamdulillah. Awal lagi selamat, alhamdulillah. Pukul 7. Lil. Thank you, Tekong. Baik, apa yang saya buat tadi adalah bila Tekong katakan ini adalah spot yang berpotensi. Jadi tadi kita agak jauh daripada bot. Apa yang saya buat adalah saya cuba cast secepat yang mungkin dan hantar sedalam yang mungkin ke spot. Dan saya lihat ada pokok-pokok rimbunan nipah ni, ada satu kawasan nipah mati tu. Dan saya hantar betul-betul di dalam. Apa yang saya buat, saya karau perlahan dan bila katalah kita dah agak-agak keluar daripada nipah tu dan kita gulunglah laju dan kita cast lagi. Dan alhamdulillah teknik tersebut boleh cover lebih banyak kawasan dan tiba-tiba gewang saya disedut oleh sang baramundi. Inilah dia yang kita cari. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Mantap, Lek. Yes. 1-0. Tekong. Okey. Thank you. Okey. Yes. Alhamdulillah, nampaknya rezeki menyebelahi kita hari ini. Seawal pagi lagi dah dapat strike yang pertama. Hari pun cantik, permainan pun terbaik. Lawan saya hari ini pun bukan calang-calang orang. Hebat bukan? Sementara kita rehat-rehat ni, cuba kongsi-kongsi sikit lah, Lil. Biasa kat sini, berapa lama dah kau main kat sini? Lepas tu, berapa rekod tangkapan kau dapat? Okey, pertama kali aku masuk ke Sungai Belawai ni pada tahun 2022. Rekod tangkapan personal peribadi aku lah. Dalam 4 kilo. 4 kilo tu lah. Okay, 4 kilo. Fish? Fish orang sini. Berapa lama dah main kat sini? Berapa rekod tangkapan? Rekod tangkapan dalam personal rekod saya dalam 17 kilo. Woi, 17 kilo. 17 kilo? Ya, 17 kilo. Tapi kan habis sepanjang tadi kita main kan, kalau ikut biasanya kalau saya main siakap, main muara ni, dia punya spot dia lebih kurang sama je. Pokok-pokok mati kan, ada rimbunan-rimbunan nipah-nipah mati. Kadang-kadang ada daun-daun nipah masuk air tu situ. Lepas tu kayu-kayu tenggelam. Ya, betul. Simpang-simpang. Lagi apa lagi kalau kat sini, apa lagi kawasan-kawasan strike zone yang biasanya dapat yang padu-padu lah? Padu-padu biasanya kita selalu main di kawasan pilih air lah. Macam empangan. Macam empangan. Masa air keluar. Biasa dia akan tunggu situ lah untuk macam ikan pemangsa biasa dia tunggu bawah tu lah. Kawasan-kawasan macam tu lah. Weh, tadi kalau ada masa bawa pergi situ? Okey, boleh. Baik, rasanya cukup lah. Rehat kot. Okey. Sambung balik kita. Jom mancing. Kita cari lagi. Ya. Kita cari lagi. Jom kita ke spot padu seterusnya. Jumpa kami selepas ini dalam Joran Borneo 2 Pencarian Sifu Antara Sifu.
Kembali bersama Joran Borneo 2. Strike pertama kami seawal 7 pagi cukup menguji mental dan setelah kegembiraan awal itu, kami pun terus memburu strike yang seterusnya. Ikan siakap boleh hidup dalam keadaan air yang jernih sehingga kepada keruh dalam lingkungan suhu air sekitar 26 sehingga 30 darjah Celsius. Siakap juga merupakan spesies ikan Catatromus iaitu bersifat migrasi dari kawasan air tawar ke air masin untuk melepaskan telurnya. Ikan siakap merupakan spesies ikan yang mempunyai toleransi saliniti yang sangat tinggi. Toleransi saliniti ini membawa maksud kepada daya toleran spesies ini terhadap saliniti air atau kemasinan air. Jadi, ikan siakap mampu hidup dalam keadaan air masin atau air tawar. Sekarang kami berada di salah satu spot yang padu yang disyorkan oleh tekong apis. Jom kita lihat apa hasilnya sebentar lagi. Okey, sekarang ni kita naik ke darat. Kan tadi kita naik bot kan, sekarang kita naik ke darat. Kalau anda semua perhatikan, kita sekarang ni berada di kawasan empangan, kunci air. Dan di sini, kawasan ni menurut kata tekong adalah selalu berlaku ataupun banyak tangkapan bersaiz 4-5 kilo di sini, siakap. Okey. Tapi sekarang ni sepatutnya kita naik bot masuklah mengikut tali air ni. Tapi sekarang ni air terlalu deras, agak membahayalah. Jadi kita decide sementara kita rehat-rehat ni sebab sekarang ni air tengah penuh besar. Jadi kita naik ke darat dan kita cast di kawasan ni. Ni hotspot ni. Harap-harap adalah siakap. Jadi sementara kita berehat-rehat ni, saya nak kongsikan satu benda yang menarik. Okey, saya nak cerita fakta pasal siakap. Siakap ni adalah ikan yang unik. Dia boleh hidup di kawasan air masin, air payau, air tawar pun boleh. Dan sebab tu ada beberapa tempat di Malaysia ni, tasik air tawar ada siakap. Contoh macam tasik Kenyir ada. Okey. Dan fakta-fakta lain yang menarik tentang siakap ni adalah siakap ini bila dia menetas, masa dia kecil lah, dia semuanya satu jantina, iaitu jantan. Siakap semua masa kecil semua jantan. Okay? Dan siakap ini boleh berubah jantina pada satu ketika pembesaran. Dan kadang-kadang ada kajian mengatakan selepas 2-3 kali proses mengawan, dan ada siakap yang dia berubah menjadi betina dan ada siakap yang kekal sebagai jantina, ada jantan sampai dia mati. Jadi itulah dia keunikan ikan siakap ni. Indahnya ciptaan Tuhan kan? Kami masih belum putus asa. Banyak kali dah kami berubah tempat ni, dari satu spot ke satu spot, hanya untuk cari strike ni. Betul lah, bijak sungguh ikan siakap ni. Langsung tak terpedaya dengan gewang kami. Hai, hari pun dah petang. Semata-mata ingin mencari siakap. Kita ada hutan sikit. Inilah adat memancing. Kita mesti berusaha tanpa jemu. Satu kelebihan memancing adalah dapat memberi ketenangan dan mengurangkan tekanan. Apabila memancing, seseorang itu berada dekat dengan alam. Seperti yang kita ketahui, alam semula jadi ni mampu merehatkan minda dan juga fizikal. Apabila memancing, kita juga dapat lari dari kepenatan rutin harian kita. Jadi Del, macam mana kita ni? Macam dah petang kita ni. Kita baliklah, hari pun dah hujan ni. Kan hari dah nak hujan, kita pun balik. Nak keluar takut bergelombang pula. Itulah. Jadi okey lah ni. Dah macam mana? Dah itu je hasil kita. Kita dah usaha, semua spot kita dah pergi. Itu je lah. Dah ditetapkan dah, itulah rezeki kita hari ni. Jadi kita terima. Kita. Apa pun target tercapai jugalah kan. Okey, target kita capai. Okey, balik. Balik. Jom. Tekong, let's go. Okey. Begitulah adat mancing. Ada kalanya rezeki kita banyak, ada kalanya dapat sikit, dan ada kalanya kita balik langsung tak dapat apa-apa. Hobi ni mengajar kita erti usaha dan tidak cepat putus asa serta sabar. Nikmat yang paling besar bagi kaki pancing adalah apabila pancingnya direntap. Alhamdulillah.
Sampai juga kita ke darat. Ya. Jadi apa yang kita nak tunjukkan di sini adalah cabaran memancing itu. Macam mana kita nak kecapi keseronokan memancing itu dengan menghadapi cabaran. Dan bila kita dapat ikan-ikan sebegini, inilah dia trofi yang menjadi kita punya kenangan nanti. Ya. Jadi rasanya kita bakar lah kot ikan ni. Kita bakar lah. Ada satu je ni. Ada satu bakar. je, bakar. Okey, jom. Okey, jom. Nak kena siang, siapa nak siang? Yang tak dapat ikan siang lah. Boleh. Inilah dia keseronokan kaki pancing. Selepas memancing, kami dapat menikmati ikan segar hasil tangkapan sendiri. Tapi bukan semua ikan boleh dibawa balik ya. Ikan cakap ni okey. Isi dia pun sedap. Okey, kawan-kawan semua. Seperti biasa, setiap minggu saya akan ditemani dengan sifu-sifu yang hebat-hebat. Betul. Macam minggu ni, saya bersama dengan Halil, okey, orang yang berpengalaman di sini. Okey, saya dapat belajar memancing dan juga melihat okey, lokasi-lokasi yang agak berbeza dengan kebiasaan saya memancing. Jadi itulah dia yang kita nak tunjukkan dalam Joran Borneo 2. Mengembaralah sejauh mungkin supaya kita dapat perkembangkan lagi kita punya pengalaman dalam ilmu memancing ini supaya kita lebih enjoy memancing di masa akan datang. Apapun halnya, terima kasih sudi menjadi tetamu untuk Joran Borneo 2 kali ini. Jadi ini ada sedikit cenderahati daripada kami. Okey, Halil. Okey. Apapun hari ini, dapat ikan, tak dapat ikan, itu orang kata kita dah usaha. Lebih itu kita serah pada takdir. Ada pelbagai teknik dan cara memancing yang telah saya pelajari. Lain tempat, lain caranya. Lain ikan, lain juga caranya. Semuanya perlu dipelajari dari orang yang berpengalaman. Kita jangan sombong. Kalau tidak, usaha kita untuk mendapatkan ikan besar ataupun kecil hanya sia-sia. Janganlah sedih sangat, Halil. Lapar dah ni. Tak apa, sebelum tu kita tutup. Apa kita punya tagline? Ambil joran. Pergi memancing. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Okey. Bye.